Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita yang seterusnya adalah berkaitan tentang mudahnya tajwid. Okey. Ataupun dalam nota ni ditulis indahnya tajwid. Okey. Seperti yang sudah maklum, saya dah share link di dalam grup WhatsApp. Okey, berkaitan nota tajwid ni. Okey. Boleh kita lihat dalam nota tersebut, dia ada unit 1 iaitu hukum nun sakinah dan tajwid. Okey, iaitu berkaitan tentang hukum nun sakinah. Okey, jom kita tengok bahagian apakah maksud nun sakinah dan tanwin. Okey, dekat bawah ni dia dah terangkan, okey, di dalam nota tersebut, okey, berkaitan dengan nun sakinah dan juga tanwin. Nun sakinah adalah huruf nun yang tidak berbaris atau dikenali sebagai nun mati. Okey, tak apa, nanti saya akan tunjukkan yang mana satu huruf nun sakinah. Seterusnya tanwin, baris 2 atas, baris 2 bawah dan juga baris 2 di hadapan. Okey, kalau kita letakkan huruf ba baris 2 di atas, bunyinya adalah ban. Okey, kemudian kalau huruf ba baris 2 di bawah disebut sebagai bin. Seterusnya baris depan disebut sebagai bun. Okey, ban bin bun. Kalau huruf qaf, qan kin kun dan seterusnya lah. Okey. Seterusnya hukum nun sakinah dia ada 5 hukum. Okey. Yang pertama adalah izhar halqi. Okey, ni dia yang pertama, izhar halqi. Kemudian seterusnya idgham. Idgham ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertama idgham ma'al gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Okey, seterusnya adalah ikhfa. Okey, kalau ikutkan dalam buku teks adalah ikhfa. Dan yang terakhir adalah iklab. Okey, nanti dekat bawah kita akan lihatlah, okey, dia punya perbezaan dia, okey, dari sudut cara sebutan dan juga huruf. Okey, seterusnya kita pergi yang pertama iaitu pada bahagian izhar halqi. Apakah maksud izhar halqi? Okey, maksud izhar halqi dekat sini. Okey, kita boleh lihat. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, yang pertama kita tengok dulu apabila nun sakinah. Okey, ni saya nak tunjukkan dia pada kamu. Apakah nun sakinah ataupun nun mati? Okey, kalau kamu perasan dalam Al-Quran huruf nun ini. Okey, nampak tak? Huruf nun ini. Okey, huruf nun ini. Ni tanwin, ni tanwin. Ini huruf nun, ini pun huruf nun. Okey, apabila huruf nun mati, okey, dia akan dibunyikan dengan jelas dan nyata. Cara bacaan dia, bunyi nun jelas dan nyata. Okey, apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Apa dia huruf izhar? Dia ada 6. Hamzah, ghin, ain, kha, ha, ha. Okey, so yang ni memang kita nak kena hafal lah huruf dia. Okey, cara bacaan, bunyi nun jelas dan nyata. Okey, contoh dia macam gini. Kita ambil yang pertama ni. Okey, kita ambil yang pertama. Man utiya. Saya ulang lagi sekali. Man utiya. Bermaksud huruf nun kat situ kita jelaskan dia. Okey. Kalau yang tanwin, okey, yang ni tanwin. Ghasikin iza. Kita tak boleh nak dengungkan dia. Okey, sebab ni adalah izhar. Izhar adalah dibunyikan dengan jelas dan nyata. Nun dan juga tanwin tersebut. Man utiya, kalau sebelah wanhar. Yang tanwin ghasikin iza. Sebelah dia salamun hiya. Kita jelaskan, okey, huruf nun dan juga tanwin tersebut. Okey. Seterusnya idgham ma'al gunnah. Okey, nantilah saya bagi terus idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Okey. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah iaitu huruf ya, waw, mim, nun. Okey.
Yauman, kita panggil sebagai yauman lah. Nun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Ya, waw, mim, nun kat sini. Okey, ya, waw, mim, nun kat sini. Okey, cara bacaan dia. Nanti kamu tengok di dalam Al-Quran banyak. Okey, menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Senang cerita, kita dengungkan bacaan. Okey, kita dengungkan bacaan. Nama pun idgham ma'al gunnah, memasukkan gunnah dekat sini adalah bermaksud dengung. Okey, gunnah dekat sini adalah bermaksud dengung. So cara bacaan dia yang pertama, riba, kita masukkan huruf nun dengan huruf ya tu kita gabungkan. So seakan-akan bunyi ini macam nak dengung. Okey, memang dengung. Seterusnya yang kedua, nun mati bertemu dengan huruf waw. Min wali. Yang ketiga, mim mana'a. Dan yang terakhir, an-naf. Okey. Ataupun sebutan gunnah ataupun dengung ini dia lebih kepada suara hidung. Macam kita sengau gitu. Okey. Seterusnya idgham bila gunnah, dia berlawanan dengan idgham ma'al gunnah. Tadi ma'al gunnah dengan dengung, bila gunnah tanpa dengung. Okey, tanpa dengung. Bacaan dia adalah tanpa dengung. Huruf dia ada dua sahaja, ra dan lam. Tadi ya, waw, mim, nun ataupun yauman, ini ra dan juga lam. Okey, menggabungkan bunyi nun dengan huruf seterusnya tanpa dengung. Tadi serta dengung, yang ini tanpa dengung. Okey, contoh dia. Saya jelaskan sikit. Mir rabbihim. Apabila huruf nun bertemu dengan huruf ra, dia memang tak boleh nak dengung. Kalau dengung dia jadi pelik. Contohnya kalau saya nak buat menjadi dengung. Min rabbihim, pelik. Sifat huruf ra dia jelas. Okey. Kemudian kita ambil huruf lam yang nombor 3 tu. Okey. Yubayyillana. Dia tak boleh nak dengung. Kalau dengung bunyi dia macam pelik. Okey, kalau tak percaya boleh buat. Okey. So itu adalah idgham bila gunnah dan seterusnya adalah iklab. Okey, yang ini perlu berlatih berkali-kalilah huruf iklab. Walaupun hurufnya adalah satu, iaitu huruf ba. Okey. Tapi cara bacaan dia tu. Okey, kamu lihat cara bacaan dia menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Nampak macam mudah kan? Okay, kita tengok dia punya contoh dia. Alimun bima. Okey. Salah satu tanda di dalam Al-Quran resam Utsmani. Okey, kalau kita lihat dekat sini, saya jelaskan sebesar-besarnya. Okey. Alimun bima. Untuk huruf iklab, yang ini kan, kamu akan perasan dia akan ada tanda mim kecil yang ini. Okay. Mim kecil di dalam Al-Quran dia ada dua bentuk. Yang pertama mim kecil yang berkaki, yang ini confirm iklab. Sebab sebelah dia confirm huruf ba, confirm. Ini dalam resam Utsmani. Okey. Kamu boleh cari di dalam Al-Quran, okey, resam Utsmani, mim kecil yang berkaki yang ini sebelah dia confirm huruf ba. Okey, itu adalah tanda dia adalah iklab. Okey. Adapun mim yang kedua iaitu mim yang berekor. Saya tulis mim yang berekor macam gini. Lebih kuranglah tu. Mim kecil yang berekor itu adalah tanda berhenti. Okey. So nak kena perhatikan betul-betul. So cara bacaan dia yang pertama, alimun bima. Yang kedua, summun bukmun. Dan yang ketiga, muhitum bil kafirin. Cara dia kata menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Okey, untuk iklab kita tidak boleh menekankan terlalu tebal. Contoh, kalau kita menggantikan dia, alimum, kita tekankan bibir kita, itu salah bacaan dia. Kita jangan tekan terlalu kuat.
Okey, apabila menukarkan nun kepada mim tu jangan tekankan terlalu kuat. Itu adalah sifat untuk iqlab. Dan yang terakhir adalah ifa hakiki. Dia ada banyaklah huruf dia, iaitu ada 15 huruf. Okey, boleh tengok dekat bawah ni lah. Okey, kita terus kepada cara bacaan dia. Bunyi nun dibaca samar antara izhar dengan idgham serta dengung. Okey. Ataupun kalau dalam bacaan Al-Quran kita boleh membacanya dalam bunyi dengan keadaan dengung. Okey, tapi tidaklah terlalu tebal dengung dia tu. Okay, contoh yang pertama, jannatin tajri, jannatin tajri. Yang kedua, al-insan, al-insan. Dia tidak terlalu tekankan dengung. Okey, macam tadi adalah idgham ma'al gunah tu terlalu dengung. Okey, dan yang seterusnya, mindu fa'anjainakum. Tapi ini baru 4 saja contoh dia. Okey, sedangkan kat sini dia ada 15 huruf. Okey. So nanti cuba praktiskan bacaan Al-Quran berdasarkan hukum-hukum tajwid berikut. Okey, nanti seterusnya saya akan bagi latihan dalam bentuk bergambar. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.